Assalamualaikum, Sazaliza Mansur yang telah ku terbayang wajah-wajahnya, Masya Allah. Nur Faridah Abdul Aziz, Hanisa Syafi'i, Ina Salina, Masya Allah. Anita Saleh, apa khabar? Anita Saleh Penang ke ni? Jamilah Osman, Luqman Hakim, Nur Jannah, Ida Zakaria, Nur Zarinawati, Muhammad Ghulam, Laili, Luqman Hakim. Betul ke Ustazah dengar khabar suaminya Nur Jannah pula yang diuji Allah? Subhanallah. Sarina binti Muhyi. Siapa lagi atas tu tak tersebut, dah laju sangat. Zainun Hadi, Haliza Hamzah. Tak dapat ayat panas lagi gini. Munirah Draman, Rafi'ah Abdul Rahman, Amin Aminah, Amin. Kak Ji, Fauziah Jaafar, I miss you. Altamis Furkan, Yani Sarah Aisyah Zamas, Liza Omar, Fuziana Saleh, Sanisa, Jun Naim, Azrina, Abdul Hanif, Aznita, Mat Yusuf, Norela Sulaiman, Rohana Samsuri, pekhabar orang Singapura, Noriah Zahid Sahid, Fuziatun Etun, Raizah Awang Hamad, Salina Muhammad Hashim, Rosso Gunting, Mariani Abdul Rahman, Sanipah Haji Jamin, Juwita Ismail, Ruziza Safwan, Siti Maisarah, Ji Kalok, Norizah Abdul Rahman, Zabidah Ahmad, Zainun Maknur, Syai Marini Sahriman, Hamidah Muhammad, Wan Seliza, Wan Mahmud. Terima kasih bintang-bintangnya. Anida Sulaiman, Izan Erik, Latifah Osman, Syamsiah Ali, P. Ahzali, Rukiah Jusoh, Zuraidah Nurli, Rodiah Syarif. Penat. Umin Afan Kalishah Umairah, Zaidah Z.A. Ratib NS, Masya Allah. Nur Aznizar, apa khabar? Terima kasih Ratib NS Ratu Ustaz. Aziramli, Nur Aisyah Haji Bakar, Faridah Muhammad Amin, Zainun Abdul Rahman, Faizah Ahmad 100 Stars, thank you. Nur Aini Abdul Rahman, syukur. Kak Mas Liza Bagiran baru perasan mesejnya belum dijawab. Kita doa untuk Kak Mas Liza Bagiran, pencatat nota kita, Masya Allah. Happy wedding anniversary. Yang ke berapa tahun, biarlah suami isteri itu yang merakam kenangan indahnya. Semalam saya tengah sibuk, Kak Mas Liza hantar WhatsApp kepada saya kan, memaklumkan semalam ke hari ni wedding anniversary dia. Barakallahu alaikum. Kedua-dua kamu, Kak Mas Liza dan juga suami, diberkati Allah fid dunia wal akhirah, tercapai segala cita, dianugerahi sihat wal afiat, together beribadah til jannah. Amin. Suzy Buang 100 stars, thank you. Delima Ima, Siti Rohani Me'ani, Tuan Fauziah, Tuan Mat, Siti Maisarah, Nurul Akmal, Tati Yasin. Ya Allah, Tati Yasin, hari ni saya tak ada karipap. Bukrah Abdullah, Ida SPPK, Syamsiah Ali 50 star, Zaharah Mamawan, ni my BFF ni. Hasnah Abdul Rahman, Nasdiah Zirawati, Fatimah Umar, apa khabar? Masya Allah. Raha Rauf, Nazatul Naina, Fauziah Jamin, Yusni Zayyaziz, kaifahal? Wan Azlina kata tarik nafas dulu. Suraya Husin, Salbiah Sal, sihat ke? Fauziah Khairuddin, Latifah Maharif, Ina Ismail, Emma Mustafa, Nurzila Hasan. Terima kasih lagi Ratib NS 100 stars. Fauziah Yunus, Rozidah Rahman, Suhaila binti Madrus, Nurmah Ar Syarifah Maulud, Nurmila Jamaluddin, Siti Farah Wahidah, Ani Ibrahim, last Dewi Zamzam, rupanya orang last. Kak Dewi, I tak sabar bertemu dengan you. Masya Allah. Tapi kan Kak Dewi, saya asyik lupa je nak pergi hantar voice note dekat sahabat-sahabat Keretih.
Saya tak dapat berlama-lamaan. Lepas sahaja kuliah saya di Masjid Kertih, no makan-makan ke apa. So kalau kita nak jumpa dengan jemaah, kita pergi awal ke masjid sebelum kuliah. Nak gambar-gambar lama-lama ke sebelum kuliah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, lepas daripada kuliah di Masjid Kertih, saya kena balik. Sebab baliknya saya tu, itulah nak cakapnya sejujurnya, sebenarnya nak cancel Masjid Kertih tu. Sebab kami ni serba salah. Kan kita kan bawa tetamu kat Dewi Zamzam. Saya bawa Ustaz Rahman, tetamu kami daripada Mekah ke Terengganu tu. So tak sangkalah pula rupanya tiket balik dia 9 hari bulan tu petang dah kena sampai KLIA. So akak bayangkanlah kalau pukul 11-12 saya nak makan dulu semua dengan jemaah. Senang cakap kat sini lah ya. Kak Dewi nanti tolong sampaikan pada sahabat-sahabat di Kertih. Saya tak bukanlah takut tak sempat. Kalau kira hitungan jam memang sempatlah hantar Ustaz Rahman ke KLIA. Tapi kita tak tahu keadaan jalan kan. Kek Gi kot sangkut jam ke apa Kek Gi. Wa na'udzubillah min zalik. Orang tu nak naik flight tu petang kena sampai KLIA. Jadi untuk menyelamatkan keadaan, Ustaz Azwan pun faham tak nak cancel Masjid Kertih tu. Segan dah dengan orang sebab hari tu kita nak jumpa dengan Muslimat Kertih tapi tak jadi kan di masjid. So kita teruskan, tapi lepas je kuliah saya bergegas balik supaya taklah meresahkan Ustaz Rahman yang risau takut dia terlepas flight ke apa. So sahabat-sahabat tolong bantu dengan doa. Nampak berkatnya masa apabila kita niat menyusun Ustaz Azwan jadi mutawif kepada mutawif Malaysia. Mutawif tu sebenarnya adalah orang yang membimbing tawaf. Tapi kita faham mutawif ni macam pemandu pelancong pula. Kita tukar jadi muzawir kan, orang yang mengajak orang berziarah. Sahabat, doa dululah nanti baru cerita pasal ni. Takut lupa, tengah teringat ni nak cerita. Allahumma salli ala Muhammad. Oh, macam mana pula ada kertas ni kat atas ni? Dina sahabat la tahzan. Di mana ni? Oh, Hotel Grand Blue Wave Johor Bahru hari tu. Pasal apa benda lah ni tersesat ke sini pula? Semalam tak ada. Ayo, sapu usik meja saya. Kuang. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat la tahzan? Jangan risau sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa punya rumah ni yang dah mula naik air ni? Jap, hilang dah, Masya Allah. Rumah siapa tadi dia tulis rumah saya dah mula naik air. Ya Allah, permudahkanlah urusan sahabat kita ni. Sekejap cari. Saya nampak macam Rusnani ke nama dia? Takkan Rusnaini Adnan? Ulu Kelang Rusnaini Adnan. Ya betul. Oh, Rusnani. Rusnani rumah dekat mana? Bukan KL ke? Cuba Rusnani respon ke Ustazah, rumah area mana sayang? Kami semua sahabat-sahabat La Tahzan mendoakan semoga insya-Allah Allah beri limpahan rahmat, kebaikan sahabat-sahabat. Ya, dekat rumah saya ni pun hujan, tapi saya tak tahu sekarang masih hujan ke tidak. Dia teruk Ustazah bila dah masuk dalam gua ni. Ustaz Azwan panggil gua, mini studio saya ni. Ustaz Azwan panggil gua. Yang nak masuk dalam gua ke, sabar je lah. Hujan ke lagi kat luar tu? Tadi memang hujan. Tokibu, apa nama Tokibu Azaik, apa namanya tu?
Azizatun Aziz, Marshita Muhammad Zain. Marshita Muhammad Zain ni makngah kan. Nur Aidah Manap, Halimah Ayub, Siti Azmah, Halimah Ahmad. Jawab apa nak cakap tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita doa sahabat-sahabat kita yang resah. Sebab saya ingat dia cakap macam ni, Ustazah tolong doakan bunyi api kilang titun. Apa pula tu? Kuat macam bunyi kapal terbang, tangkap rumah gegar. Nur Musabaqah, ya Allah, saya kat Pasir Gudang, Johor tengah tak selesa telinga ni Ustazah, bunyi api kilang titun. Betul ke saya sebut ni? Apa tu api kilang titun tu? Kuat macam bunyi kapal terbang, ya Allah, tangkap rumah gegar. Sentiasa ke bunyi macam tu? Ya Allah, kesiannya kalau sentiasa bunyi kuat macam bunyi kapal terbang. Kena pakai ni kena pakai yang cenggini ni kena pakai yang cenggini ni. Nak ke Ustazah post dekat Nur Musabaqah? Masya Allah. Allahumma salli. Moga-moga Allah permudahkan semua sahabat-sahabat kita berada di mana-mana, yang dalam resah, yang dalam gundah, Allah gembirakan insya-Allah. Sahabat-sahabat bayangkan saudara-saudara kita di baling contohnya, musibah demi musibah, ibarat resah yang dulu tu belum lagi sihat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, belum sembuh lagi. Sebutnya Titan. Sri Rohayu, jangan gelak kat Ustazah. Mana Ustazah tahu Titan tu apa? Titun Ustazah sebut. Hampa jangan duk gelak dekat mak guru. Saya kan nak tergelak dekat grup Ustazah pagi-pagi ni. Grup Ustazah kan, dia orang duk kecoh dah, dia orang baru tahu kan. Dia duk kecoh pasal buku Fasabrun Jamil. Lepas tu apa benda dah dia orang sebut, apa benda dia orang sembang pasal New Age dengan apa dah istilah-istilah dia tu kan. Saya tergelak je kan. Saya kata entahlah, saya ni orang jahil, saya tak tahu yang saya bukan tak tahu, sebenarnya tahu, tapi saya nak bergurau dengan mereka kan. Sahabat tahulah, kalau tidak takkanlah kita boleh berbahas pasal tu kan. Sebab kita dalam hidup ni sahabat, kalau kita tak buat salah, jangan takut kan, jangan takut. Sebab kebenaran tu akan muncul, tapi tak payahlah nak berbalas-balas hujah semua kan. Kita kata kau monyet, betul kan? Aku bukan monyet lah, aku manusia. Sepanjang-panjang komen kat ruang tu. Bagi saya tu tak bijak kan. Orang yang bijak ni orang yang ingat mati. Ingat je kan aku duk balas panjang-panjang ni, lepas aku mati orang baca balik komen-komen ni, orang pergi balik dekat page orang ni. Tak payahlah ingat mati, bahagia, tenang kan. So sedaplah kita tidur dengan lena sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kalau kita duk fikir nak tidur tak lena, kuruslah ai kan sahabat-sahabat. Macam mana? Jadi kita nak sebut di Pasir Gudang memang banyak kilang. Jadi Ustazah sebut titun. Comelnya titun. Titun tu apa? Kalau kitun, kucing. Kitun, kucing. Allahumma salli Muhammad. Ni apa pula nak sebut nama? Shirin Haq. Haq ke apa? Salah ke saya sebut? Masya Allah. Minta maaf makhrajnya lahjah Malayuiyah. Kan? Susah nak jadi lahjah Injiliziyah. Lahjah Arabiah. Terima kasih Kak Siti Aisyah, Kak Pa, Masya Allah. Betul lah Umi Afan Kalishah tak sempat baca lah. Cuba benar komen ni. Tu dia ada 1000 lebih orang dah. Sahabat-sahabat, Baiti Abdullah terbaik tulisanmu, Masya Allah. Teruskan menulis. Allahu Akbar. Sekali lagi, Ustazah dah sebut-sebut Pasir Gudang. Fazilatul Laili Pasir Gudang. Keflizul hang duk gelak dekat mak guru Siapa anak-anak murid tu yang suka gelak kat Ustazah ni? Macam ni, hangpa ni kalau jumpa Ustazah memang nak kena lidi sungguh. Ambil ni. Satu lagi lidi Munirah yang gedik-gedik tu mana? Ni, sini. Mesti ni. Ini dah macam orang Cina pagi-pagi. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Syok lah dengan hampa ni. Tak dapat bayangkan kalau jumpa sahabat Latahzan semua sekali kan. Tak payah baca kitab lah, kita kerja gelak je kan. Gelak lah sahabat-sahabat, gelak. Kalau tak kelakar pun gelak pagi-pagi ni. Senyum. Kan senyum. Sebab apa senyum? Senyum seindah suria. Kita nak jadi walaupun mungkin banyak tempat hujan, suria tak keluarkan dirinya, kita lah jadi suria tu. Siapa suria tu? Senyum yang indah. Kan kalau orang nak marah, tak jadi marah. Tengok orang sengih. Kau dah apa hal sengih-sengih? Alah, relax bro.
Asyik masam je muka, nanti kedut banyak dekat dahi tu. Kan tak comel, tak payah nak beli barang makeup, pengurang kedut. Tak payah mahal-mahal tu. Senyum je pagi-pagi, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Kak Dewi Zamzam dapat mesej Kak Dewi Zamzam tolong habak kat depa no. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, sahabat-sahabat, kita berada pada tajuk semalam yang Yusni Zayaziz dah olah, yang Baiti Abdullah dah olah. Saya rasa memang tahu sahabat-sahabat. Betul Siti Maisarah. Dapat anak murid kan memang nakal-nakal sungguh. Kak Ensyah Kardiman, semalam saya mengusik suami Kak Ensyah Kardiman. Dia pergi jadi pembantu mutawif kepada Ustaz Azwan. Bawa Ustaz Rahman berjalan-jalan pergi Kelang, singgah rumah. Amboi Nizam botak lama tak muncul. Sen 100 stars. Bagi makan kucing semalam. Nizam botak ni orang Jeddah ni. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Rahman berada kat Malaysia sekarang. Nizam botak berada dengan Al-Fadil Ustaz Azwan. Al-Fadil. Saya suka. Bang, orang suka cakap Al-Fadil. Al-Fadil. Kita ni Al-Degil kan. Al-Degil kita ni sahabat. Degil. Allah suruh macam ni. Kita pergi buat lagu ni kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul lah. Bergegar bangunan kalau kita berkumpul semua sahabat Latahzan. Sahabat Latahzan. Bila datang dengan tangisan. Balik dah jadi Al-Mengongi sikit. Tergelak je masing-masing. Wassalamualaikum Muhammad. Tak tahulah hujung bulan 9 Latahzan. Kita sedang merancang untuk pertemuan sahabat Latahzan secara besar-besaran. Hampa kalau tak main memang nak kena ni. Kan? Kita kena spend masa. Lepas tu kita saling ajak mengajak. Kita saling PM tepi. Kalau kita nak sangat jumpa kawan kita tu. Saya berangan. Saya berangan. Okay, saya suka berangan. Saya berangan bila kita buat pertemuan besar-besaran sahabat Latahzan nanti. Jom kita saling PM tepi. Kau datang tak? Contoh kan, kalau ada sahabat kita, bukan masalah suami tak izin ke apa. Contoh macam mana kak, saya nak datang jauh, tiket bas saja sekian, saya kena datang naik kapal terbang, melangkah lautan. Contoh, jom sahabat-sahabat, kita together. Kita tak payahlah minta derma untuk diorang. Diorang bukan orang nak minta derma pun. Tapi kita saling pakat-pakat share. Kita terbangkan mereka. Kita bawa mereka. Walaupun kadang-kadang sahabat-sahabat Latahzan kita ni, tiket bas RM40 pun mereka tak mampu tau. Mereka nak beli buku Fasabrun Jamil RM30 pun. Saya bukan suka-suka sahabat-sahabat nak menjual. Kalau anda rasa tak nak baca, tak istiqamah join majlis ilmu ni, tak payahlah beli. Tak payah beli. Saya bukan nak jual buku supaya saya kaya raya. Bukan. Saya nak jual buku untuk anda yang follow. Kan kita Latahzan ni, kalau anda ada, sambil kat rumah kan anda boleh selak. Kalau yang sambil dengar dalam kereta nak pergi kerja, nanti bila, tadi macam best aku dengar bab 278 ni. Ketenangan hakiki hanya ada di syurga ni. Aku nak tengok ayat mana yang Ustazah baca tadi tu. Apa kata-kata Dr. Aida Al-Qarni yang tadi tengah traffic light, tengah jam tu, menjentik hati aku tu. Balik boleh buka balik. Jangan hampa pergi buat roket pula kitab-kitab yang hampa beli ni. Jangan pergi letak pula susun. Beli almari besar-besar, cermin, renovate rumah, letak kat depan rumah. Kan letak dekat hall tu. Bila orang masuk kat pintu, wow, almari kitab dia mesti genius, hebat. Kau dah kenapa? Ada orang memang letak kat depan tu. Okey, Ahlul Bait ini, Ahlul Bait, ahli dalam rumah ini memang orang yang berilmu, rajin membaca. Kan saya tak nak letak macam tu sahabat. Sebab kalau saya letak nanti, orang datang, kak, buku tu cerita pasal apa? Saya nak cakap apa tahu? Aku pun tak baca lagi, aku letak je kat situ. Supaya nampak macam aku rajin membaca. Toing, sekian. Kan malu kita. Tak payahlah sahabat. Jadilah diri kita nak berlakon-berlakon. Nak tunjuk-tunjuk macam rajin membaca. Padahal beli saja tapi tak beli. Beli saja tapi tak baca. Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. So kita bawa kawan-kawan kita ni insya-Allah untuk bersama-sama dengan kita. Sarah Akmar, Ustazah kan tiap-tiap hari dah pinkan dekat bawah tu. Pinkan kat bawah tu nombor telefon sahabat tim khidmat. Sarah Akmar klik je kat bawah tu. Sekarang kami tengah kempen rehlah di Tasik Kebun Serendah. Ini dah kali ketiga sahabat. Tapi kan yang peliknya orang macam Umi Badariah, orang macam Cik Rodiah Sharif,
Dah pi dah tasik kebun ni, nak pi lagi. Ustazah pun kata, awak cik tak jemu ke? Best gila Ustazah. Dia cakap, Masya Allah, best gila. Jadi subhanallah sahabat-sahabat, tengok Zaid Ahmad dah, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Awak sahabat La Tahzan ni duk banyak gelak-gelak ni. Astaghfirullahalazim. Duk banyak degil ni. Astaghfirullahalazim. Minta maaf sahabat-sahabat. Ustazah Zaid ni kalau nak start kuliah rasa macam tak syok je tiba buka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang degil. Macam tu kan. Alah, jangan garang. Orang tak ada dekat nanti kalau garang-garang. Okey, kita nak garang ni, nak garang. Okey, dah baca doa tadi kan? Muka surat 603. Kalau tak saya join, apa tu? Ada komitmen kalau tak saya join apa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Kita sedang bicara tentang pertemuan sahabat La Tahzan secara besar-besaran. Bagi Ustazah settle, Ustazah punya umrah bulan 8 ni dulu sahabat. Sebab umrah bulan 8 ni pun buat kepala Ustazah tiong macam tu kan. Jap macam ni, jap macam ni. Saya nak cerita pada anda pasal berita daripada Baitullahil Haram bahawa Kaabah sudah dibuka halangannya, sudah boleh mendekat, sudah boleh menyentuh Kaabah. Semalam sedikit kecoh. Apa kecohnya? Sebab berita daripada Mekah, hanya yang muhrim boleh turun ke dataran Kaabah. Jadi, orang-orang semuanya hanya yang muhrim boleh pergi ke dataran Kaabah. Ustazah, habis tu saya ni kalau pergi tak ada dengan muhrim saya, macam mana? Itulah kita ni kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Itulah kita ni. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang Melayu dulu saya cakap, kau jangan keluar dengan lelaki tu bukan muhrim kau. Salah. Muhrim tu sebenarnya dalam bahasa Arab adalah orang yang berpakaian ihram. Tak apa Sarah Akmal, tak payah minta maaf. Kak Nazar tolong balas komen Sarah Akmal itu. Letak je, tepek je nombor sahabat terima khidmat. Sian, dia tak tahu. Kasih Nurul Shah kata gelap satu senaman muka. Betul. Saya setuju. Nak kedut jadi tak kedut. Nak kedut jadi tak kedut. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey. Apa dia? Muhrim tu kalau dalam bahasa Arab adalah orang yang berpakaian ihram. Jadi semalam ramai yang menggelupo ni. Ustazah, Kaabah dah boleh dekat, tapi hanya orang yang muhrim sahaja yang boleh ke dataran Kaabah. Allah. Ustazah kata biasa je. Biasa Ustazah kata, dulu-dulu kalau kita tak pergi dengan suami pun boleh je nak pergi dataran Kaabah tu. Kan suami saya duduk dekat hotel. Saya ni, apa maksud mereka ni? Oh, mereka ni confused dengan muhrim dan mahram kot. Biasa je selepas COVID, dataran Kaabah tu hanya lelaki-lelaki yang berpakaian ihram sahaja yang boleh bertawaf duduk di dataran Kaabah. So itulah maksudnya hanya yang muhrim yang boleh ke dataran Kaabah. Maknanya hanya orang yang berpakaian ihram. Bukannya sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang yang adik-beradik yang boleh pergi dataran Kaabah. Bukan. Maknanya macam dulu-dulu jugalah sepanjang kita COVID ni. Orang lelaki kesian kalau nak pergi umrah ni, dia memang dalam pakaian ihram sahaja baru boleh pergi mendekat dengan Kaabah. Jadi tak ada masalah pun kalau dia buat umrah, kan dia dalam pakaian ihram, so dia boleh pergi mendekat dengan Kaabah. Now muslimat, polis-polis kat depan tu mana nak tahu dia ni niat ihram ke tidak? Kan pakaian muslimat ni seronoknya jadi orang Islam memang gitu, dalam ihram ke tak dalam ihram ke memang kena gitu. Hangpa jangan kalau buat umrah, masa niat umrah, kemain pakai sarung tangan, stokin. Lepas tu masa tak buat umrah, tak ada niat dekat miqat, tak buat umrah, pergi daripada hotel ke masjid nak iktikaf Masjidil Haram, habis tanggal semua, dah tanggal semua. Hampa duk ingat tutup aurat ni untuk orang umrah saja. Tutup aurat ini wajib untuk semua wanita Islam yang sudah baligh. Suka tak suka gitu. Semalam saya tengok apa ya, demi image ada satu TikTok ke apa, demi image. Dia pergi datang kursus ni lah, penjagaan image kan. Kan ada orang kalau tudung kelabu sesuai dengan baju apa gitu. Lepas tu syok je orang lelaki yang bagi kursus tu, dia angkat tudung muslimah ni. Ni kalau sebab tubuh dia rendah kot,
tudung ni tak sesuai labuh sangat macam ni, kena angkat sikit, still tutup dada, dia kata. Allah, cannot lah sahabat macam tu kan. Kalau kita rasa selesa dengan tudung labuh yang biarlah nampak macam kelakar pun, pakai je lah sahabat. Yang penting kita tak pakai tudung saji kan, macam tu. Tudung ni lah, tudung kita pakai ni, pakailah apa-apa pun asalkan patuh syariat. Ini kita kadang-kadang pakainya pelik-pelik. Demi fashion, pakai tudung tapi nampak leher. Pakai tudung bila berada di bawah pancaran matahari, orang boleh baca. Tak pakai nak tudung ke, rambut dia tu ikat getah satu, siap menggelembung, orang nampak bayang-bayang rambut dia tu. Kau dah kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Nak tutup aurat, tutup sungguh-sungguh. Jangan bagi malaikat confuse, okey? Malaikat kata ni pakai tudung tapi nak tulis sebagai wanita tutup aurat, bajunya pula melekat. Setahu aku yang melekat-lekat ni, ketat-ketat ni bila dah jadi jenazah, ni hidup lagi, gelak sana sini tapi bajunya kok ketat. Yang ketat-ketat tu yang jenazah saja. Ketat-ketat sikit, aku nak buat pocong atas kepala ni, ketat sikit bagi kemas. Tak payahlah. Cukup-cukup lah sahabat-sahabat tu pakaian dulu-dulu. Sahabat la tahzan, tak mau gitu. Okey, sahabat-sahabat la tahzan. Sebab percayalah, walaupun anda kata, saya ni masalahnya Ustazah, bila saya pakai baju labu-labu longgar-longgar ni, saya tak confident lah Ustazah. Alah, pasal apa tak confident pula? Relax sis. Pasal apa tak confident? Mai habaq kat Ustazah. Pasal apa kan? Saya ke Ustazah, kalau saya tak conteng mata saya lebam, saya tak conteng pipi saya merah, saya tak bagi saya punya tudung purple, bibir saya pun purple, saya tak confident. Saya ni kerja front desk Ustazah, kan klien saya semua lari. Alah, apa betul kat sini? Senyum mau lebih, cakap biar lembut. Sekejap lagi kita nak belajar ni. Tak adanya orang beli produk kita sebab bibir kita merah tebal, tak ada. Tak adanya orang beli produk kita sebab pipi kita sebelah pink, sebelah hitam. Tak ada sahabat-sahabat. Subhanallah, kita jujurlah pada Allah. Tutup aurat pasal apa? Pasal nak redanya Allah. Kalau tutup aurat kan orang kata aku ni tak boleh kumpul, tak boleh jual produk ni dengan macam ni. Semua tu sekejap je. Hangus nanti akhirnya. Kita cari redanya Allah yang kekal. Kita akan dapat kekekalan itu. Ambil kau. Kekekalan itu sampai ke akhirat. InsyaAllah Arfazilah Anas, kelas dah mula tapi belum baca lagi isi kitab. Biasalah pagi-pagi nak kena bebel lah. Tu noti-noti lagi, gelak-gelak lagi awal-awal kan dah kena bebel. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya sayang anda semua kerana Allah. Kalau anda kata anda dah menutup aurat, teruskan dengan yang patuh syariat. Kalau yang mendengar lebih 1,000 orang ni belum menutup aurat, sayang-sayang sekalian, Allah yang sedang jentik hati anda. Pasal apalah Ustazah tak lalat ni muncul? Aku tadi nak tengok YouTube lain, Facebook lain, tengok live Ustazah ni pula. Pasal apalah? Jawapannya, jari kita tak pernah bekerja tanpa arahan Allah. Allah berkehendak mata kita, telinga kita, tangan kita kan nak diarahkan ke mana. Sebab apa Allah arahkan ke situ? Sebab Allah pilih kita orang yang insya-Allah mendapat kasih sayang Allah melalui hidayah. Ini pun antara bentuk hidayah. Ustazah tak lalat ni muncul, aku bukan nak dengar dia, aku nak dengar orang lain. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, tiba je keluar muka dia ni. Sebab saya dah biasa jumpa seorang hamba Allah ni, tiba-tiba dia masuk dalam kereta dia messenger saya panjang-panjang ni. Tiba-tiba masa tu tahun 2015. Tiba-tiba Ustazah saya masuk kereta saya buka radio macam biasa. Buka radio, tiba-tiba Ustazah tengah masa tu slot motivasi pagi radio IKIM. Sahabat-sahabat dirahmati, bukan 2015. Betul lah 2015. Bukan. Masa mak saya meninggal. Mak saya meninggal 2018 kan? 2019. Mak saya meninggal, sahabat-sahabat, setahun sebelum COVID. Saya dijemput oleh Radio IKIM untuk slot tarbiyah. Slot tarbiyah ni kami dimaklumkan oleh Radio IKIM. Slot tarbiyah ni Ustazah bayangkan as bukan slot tarbiyah apa? Motivasi pagi. Motivasi pagi. Allah, mulut ni motivasi pagi. Motivasi pula dah. Motivasi pagi ni dia nak kita ni yang dijemput ni
menceriakan keadaan bagi semangat lah. Masa tu orang nak pergi kerja kan, rancangan dia pukul 7.15 pagi kot kan, dia suruh menceriakan keadaan lah cakap. Tapi depa sign kontrak ustazah masa tu betul-betul lepas mak ustazah meninggal. So kita mood kita masa mak ustazah meninggal tu serius sahabat, hari-hari sedih. Tapi kita bukan meratak-ratak, meronta-ronta, hari-hari sedih. Kita bertahun-tahun dengan mak kita kan. Tiba kita yang uruskan jenazah, kita ternampak-nampak, kita mandikan dia, kita ikatkan kain kafan di wajah dia, kita ternampak-nampak. Tiba-tiba ustazah kena ke udara untuk motivasi pagi. Lepas tu ustazah terpaksa cakap lah dengan penerbit. Ustazah kata, saya minta maaf, kalau boleh bagi orang lain dulu. Tak boleh ustazah, kita nak ustazah juga. Sebab kita yelah mereka dah buat promo lah kot untuk ustazah, minggu tu ustazah punya surat motivasi. Tapi saya minta maaf lah kalau saya bercakap, sebab minggu, 2 minggu, hatta sebulan lepas mak saya meninggal, bila saya berceramah ketika itu sahabat, sebut perkataan mak je menangis. Ceramah sambil menangis ni. Bukanlah menangis macam tu kan. Tapi bila sebut je perkataan mak, dah mula dah berceramah dalam keadaan air mata ni. Tapi lama-lama dia okey sendiri kan. Jadi nak slot motivasi pagi tu, saya pun bagi contoh apa pun, kalau ada perkataan mak tu saya menangis. Jadi tak sesuai lah dengan kehendak penerbit. Saya tak naklah menyusahkan orang. Saya tak naklah macam disebabkan saya mood orang kacau pagi-pagi. Tapi kerjanya Allah, meremang bulu roma nak cakap, Masya Allah. Slot motivasi pagi ketika itu, sahabat-sahabat, ramai menjentik hati tentang hubungan dengan ibu. Memotivasikan mereka untuk ibu. Sebab memang ustazah bercakap ketika itu dengan rasa ustazah yang baru berpisah dengan ibu. Termasuklah seorang hamba Allah ni, masuk dalam kereta, dia kata dia buka-buka radio, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia buka-buka radio, dia terdengar radio IKIM, dia terkejut. Hal pula radio IKIM keluar ni, aku tak pernah, saya ustazah tak pernah sekali lagi. Alah Cik Rodiah ni jangan buat orang menengali ayam mata. Dia kata saya tak pernah buka radio IKIM dalam kereta saya. Budak muda tahu, saya tak pernah buka radio IKIM dalam kereta saya. Lebih-lebih lagi saya dengar ustazah tengah bercakap pasal ibu. Saya benci ibu saya. Dia cakap macam tu, saya benci ibu saya. Dia bermessenger dengan saya tu pukul 12 malam, pukul 1 pagi biasanya kan sahabat. Saya layan. Masa tu saya tak berapa sibuk sangat kan, saya layan. Dia kata, ustazah bayangkan, saya waktu sekarang ni baru nak start kerja saya. Maknanya dia ada 2 kerja. Kerja apa pula tu, pukul 12 malam 1 pagi baru nak start kerja. Dia jadi pelacur jalanan. Kenapa dia menjadi seorang pelacur? Kerana ibunya yang membawa dia ke lorong-lorong gelap sebagai pelacur. Jadi saya benci mak saya. Saya nak berubah ustazah, tapi saya dah merasa lazat dengan kerja saya ni. Jadi Allah yang pilih. Kenapa mungkin anak buah dia semalam duduk dalam kereta, dia kata duk tukar channel radio, saya tak suka dengan nasihat-nasihat agama. Dia kata hati dia dah keras, dah blok untuk terima semua tu. Tapi tengok kerjanya Allah, remang bulu roma saya sahabat. Besok tu dia dengar lagi motivasi pagi. Besok tu dia dengar. Tak tahu kenapa hati dia menjadi lembut dengan mendengar cerita saya berkisahkan tentang ibu. Bukan kerana lisan saya, tapi kerana jentikan hati daripada Allah. Ada nampak? Ini satu kes yang saya kata, semua ni hidayah milik Allah. Jadi, lepas beberapa minggu, dia bagi tahu saya, terima kasih ustazah, sekarang saya dah daftar, dia duduk dekat Sungai Petani. Sekarang ni saya dah daftar ustazah untuk masuk kelas, masa tu bukan kelas Iqra. Dia kata saya dah daftar untuk kelas Al-Baghdadi. Saya kata tak kira lah kelas Iqra ke Qiraati ke Baghdadi, apa sahaja kaedah untuk memandaikan kamu baca Quran, dekatlah dengan Quran. Dekat dengan Quran. InsyaAllah bila kamu dekat dengan Al-Quran, hati kamu akan menjadi lembut. Tolong jangan berhenti. Tolong jangan berhenti sahabat. Jangan berhenti. Mulakan dengan dekat dengan Al-Quran. Baca. Hatta ada orang yang tak pandai membaca, hari-hari dia mengadu kat ustazah, dia pegang Quran dengan air mata yang jatuh. Saya nak pandai mengaji ustazah, tapi saya tak reti. Tak payah tunggu ustazah yang hebat-hebat untuk mengajar kamu. Cari di kalangan kawan-kawan kamu. Sahabat, Allah sayang kita. Sebelum tarikh kematian kita, Allah dah bagi kita peluang mendengar ilmu.
maknanya Allah sedang bagi hidayah pada kita. Sekarang kita dah menutup aurat, betulkan cara menutup aurat. Tak nak nanti balik Allah humban kita, na'udzubillah, ke neraka kerana kita rasa dakwa diri kita menutup aurat. Tapi ada je yang tak patuh syariat. Tutup aurat apa ke bendanya kalau dengan ketat macam ni? Tutup aurat apa ke bendanya kalau leher nampak? Tutup aurat apa ke bendanya kalau tenggek je selendang atas kepala, jambul terkeluar-keluar? Tutup aurat apa ke bendanya kalau nak solat masih duk sibuk nak pakai telekung? Bagus pakai telekung. Tapi bila telekungnya tak ada, kenapa kita tak solat? Oh, saya tak ada sarung tangan lah Ustazah. Saya tak ada stokin lah Ustazah. Kan tak boleh solat. Ustazah akan jawab, bukan tak boleh solat dalam keadaan macam tu. Kamu pergi pasar tak boleh dalam keadaan macam tu. Bukan nak suruh pergi pasar pakai telekung, agak-agak lah. Nak suruh pergi pasar pun sempurna lengkap menutup aurat. Biar pakaianmu bertampal-tampal tapi menutup aurat. Okey sahabat, maka yang belum menutup aurat, Ustazah merayu sayang-sayang sekalian. Anda takkan berada dalam majlis ilmu ini kalau Allah tak pilih anda. Okey, bukan untuk ujub, takabur, riak ni sebenarnya kita. Tapi untuk Alhamdulillah ya Allah, aku ada pilihan pagi-pagi. Aku boleh dengar buka radio yang gelak, tak apa-apa, gosip sana, gosip sini, cerita orang tu orang ni. Tapi kenapa aku memilih untuk rancangan-rancangan agama? Sahabat, kita mungkin tak suka yang straight to the point. Ustaznya mengajar 18 kali menguap. Kan, cari apa saja yang selesa di hati anda. Asalkan tujuan kita untuk mendekat dengan Allah, untuk mendapat redanya Allah. Tapi jangan melampau-lampau. Jangan melampau-lampau. Dalam agama ni Allah tak bagi kita melampau-lampau. Bergurau, sahabat dirahmati Allah, bergurau senda sampai tak ingat suami orang, isteri orang, bertepuk tampang. Kau dah kenapa? Pejabat dekat pejabat lelaki perempuan kalau tergelak, terbahak-bahak. Kenapa? Sampai lelaki-lelaki kat pejabat kenal sangat. Minah mana? Bukan orang kata minah tak lalat. Minah gelak besar tu. Kau kalau dengar dia gelak, satu batu pun kau dah dengar dah. Bangga. Ustazah, kalau Ustazah datang pejabat saya, Ustazah tanya je minah gelak. Semua orang kenal. Ni kenapa orang panggil akak minah gelak? Saya memang tak nak kelakar Ustazah. Kalau saya gelak ni, saya memang nak kena kuat baru puas. La ilaha illallah, kau Pontianak ke Minah? Gitu kan. Kena sedar diri kita siapa. Kita nak masuk ke dalam syurganya Allah. Yang konon sesoleha hidupnya ni, gelak ayu-ayu sopan santun gitu, pun belum tentu lagi syurga. Ini kan lagi yang kita terbahak sana, terbahak sini. Auratnya melekat-lekat di tubuh. Kononnya pakai tutup aurat, tapi orang boleh baca. Tiba-tiba je, Ustazah, saya dapat hadiah. Sweet lah bakal suami saya ni. Dia hadiah apa? Dia hadiah benda-benda dalam. Yang sweetnya tu macam sama je saiz. Boleh pakai Ustazah. Padahal dia belum jadi suami saya. Kau cakap kat Ustazah macam tu, memang kenalah. Macam mana pula dia belum jadi suami, dia boleh tahu saiz kena pula ni kan? Jawapannya sebab hang tunjuk. Orang duk pandang, oh ini kalau saiz 36 kat B ni tahu ni, muat ni. Kan, sahabat-sahabat. Siapa suruh tunjuk? Allah tak suruh tunjuk pun. Kan dah kena bebel, gelak lagi awal-awal. Sekian. Nak baca muka surat 603 ni sebenarnya. Okay, jangan tersilap sahabat tadi bab muhrim mahram. Memang dah boleh dekat dengan Kaabah. Tapi tolong, Tuhan kita bukan Kaabah. Ketika anda dapat menyentuh Kaabah, anda merasa seperti menyentuh Tuhan, salah. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita hanya dapat mendambakan, dapat melihat wajahnya Allah ketika kita dipilih untuk ke syurga Allah. Takkan ada siapa pun balik daripada haji termenung, sembahyang pun tidak, rindu kat Kaabah. Betul rindukan Kaabah, tapi hang rindu tak solat di awal waktu? Rindu tak? Berjemaah rindu tak? Suasana orang Islam di Mekah, Quran sentiasa di tangan, rindu tak? Kalau rindu mesti ulang balik kat Malaysia. Tapi tak rindu pun. Rindu kat Kaabah, betulkan hati kita. Allah marah sahabat. Sebab Kaabah bukan Tuhan. Kena faham tu. So kita balik ke Malaysia, tetap ada hubungan rapat dengan Allah. Ni kena faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Renungan yang semalam kita tak sempat baca, Ilya Abu Madi mengatakan, betapa sering engkau mengeluh dan mengatakan bahawa engkau tidak punya apa-apa.
Padahal bumi, langit dan bintang-bintang disediakan untukmu. Aduh, baca syair ni awal-awal dah terasa sahabat-sahabat. Betapa sering kita ni jadi manusia. Ustazah, saya dah habis dah. Suami saya dah meninggal. Anak saya dah tak balik jumpa saya. Saya dah tak ada apa-apa dah kat dunia ni. Kita kan kadang kan sahabat, beri-ria je, tak ada apa-apa dah. Tu baju yang melekat kat tubuh tu bukan apa-apa ke? Tak lalat kat pipi tu bukan apa-apa ke? Syair ni lagi dahsyat. Padahal bumi, langit dan bintang-bintang disediakan untukmu. Disediakan untukmu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hamboi Zaini Samad. Siapa Zaini Samad ni? Laki ke perempuan? Hamboi dia kata apa? Okey, dah habis dah bebel. Sekejap nak gelak. Saya nak tergelak sebab Zaini Samad kata dah habis dah bebel. Saya tak faham perasaan dia ketika dia tulis dah habis bebel. Dia menyampah ke apa? Minta maaf yang menyampah. Memang saya macam ni. Jadi kalau anda rasa Ustazah Zai ni awal-awal dia memang membebel dulu. So ada pilah basuh pinggan, lepas sarapan tadi apa semua kan. Siapkan anak pergi sekolah semua. Nanti dah nak habis baru dengar. InsyaAllah dah nak habis tu tak bebel dah sebab dia dah rushing nak mengajar tempat lain. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kelakar. Subhanallah. Okey. Mana tadi? Padahal bumi, langit dan bintang-bintang disediakan untukmu. Subhanallah. Okey, Zaini Samad. Ustazah pun bergurau. Don't worry, be happy. Keflizul, hangpa jangan. Kan? Dia belum habis bebel. Tak apa Zaini Samad, tak payah minta maaf. Okey je. Masya-Allah. Subhanallah. Mana tadi? Padahal bumi, sepit-sepit dah mati kalau gelak. Masya-Allah. Subhanallah. Padahal bumi, langit dah. Cuba bila kita nak mengeluh, aku dah tak ada apa-apa dah. Padahal di atas kita masih langit. Yang kita pijak masih bumi. Malam hari masih boleh melihat bintang. Tengah hari kejap lagi matahari muncul. Untuk siapa semua ini Allah siapkan? Untuk kita. Jadi wahai manusia, berhak tak kita berkeluh kesah dalam hidup ni? Aku dah tak ada apa dah, aku tahu dah. Mungkin kita tak ada suami. Tapi Allah tahu kenapa kita ditangguhkan nawaitu untuk bersuami di dunia. Sahabat, cuba sentiasa bersangka baik dengan Allah. Mungkin kita tak punya anak. Jangan sebut aku tak ada apa-apa dah, tak ada makna hidup aku. Kahwin pun tak ada anak, buat apa? Kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Semalam kuliah saya di Bukit Antarabangsa didatangi oleh seorang hamba Allah, dua beradik. Dia kata dia duduk Seremban. Nak dengar kuliah Ustazah, datang duduk Seremban di Bukit Antarabangsa. Saya kata biar betul. Ustazah pula cakap kat dia, awak jauh sangat. Kan nak cakap kat dia tak ada kuliah kat sana. Majlis ilmu bersepah sekarang di mana-mana, tinggal kita nak pi tak pi saja. Rupanya dia kata mak dia duduk dekat Sungai Sering. Sungai Sering ke kampung Sering, dekatlah dengan Bukit Antarabangsa. Okey, faham. Kalau ada 2-in-1 nawai tu macam tu tak apa. Saya kesian sahabat-sahabat. Kesian orang datang jauh-jauh. Sebenarnya dekat dengan rumah kita tu pun ada majlis-majlis ilmu. Kan? Jadi dia kata saya nak ziarah mak sekali. Oh bagus, Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati, kalau mula kuliah Ustazah tak kena bebel tu yang pelik. Faham? Okay? Yang istiqamah je yang tahu. Saya bukan apa kesian dengan orang yang pertama kali. Ini ceramah ke majlis bebel ni? Kan? Tak maaf. Orang tak ada anak macam ni lah. Bebel kat hampa lah. Bebel kat siapa lagi? Hampa pergi pagi. Mana stokin kan ibu dah kata siapkan malam tadi. Bebel je kan? Saya hari ni tak boleh nak bebel dengan Ustaz pun tak boleh. Kan? Semalam dia teman Ustaz Rahman. Lepas tu petang saya balik daripada Bukit Antarabangsa. Saya cakap kat dia, abang tak payahlah balik rumah. Nanti kejap lagi kita nak pergi rumah bapak pula. Abang duduk je dekat hotel Ustaz Rahman tu. Tak apa kan? Saya tak apa ke? Wah, saya tak apa ke? Tak apa je, okey je. Balik boleh landing sekejap. Kan sahabat, petang Ustaz ambil saya. Dekat je hotel tu pun belakang kawasan rumah saya je. Hotel murah, hotel bajet. Kan? Lepas tu dia, tak sangka yang rezeki Ustaz Rahman. Hari tu abang rasa abang booking katil single. Tiba-tiba dia pakai katil besar. Katil macam katil king size tau. Bukan queen size dia kata kan. Besar. Lepas tu ya ke bang? Abang pun tumpang dah landing sekali. Tak apa, landing je kat situ. Lepas tu jahat Ustaz Zai. Lepas tu hati-hati bang. Jangan meniduri Ustaz Rahman. Bahaya. Kan bahaya main-main. Ish berepek je dia kata. Tak, saya tak kisah je abang nak
maksud saya nak tidur, nak landing sekejap kan, sebab seharian dia dengan Ustaz Rahman, tak apalah, boleh dia sembang, lama tak jumpa. Okey, lepas tu dah malam tu dinner kat rumah bapak saya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya pun cakap, abang hantar Ustaz Rahman balik, tak apa, saya balik dulu. Lepas tu kalau abang nak tidur dengan Ustaz Rahman pun tak apa, saya tak kisah. Kan? Lepas tu dia pun cakap, dia tak niat pun nak tidur malam tu dengan Ustaz Rahman. Tapi pukul 11 malam kita, mana lagi aku tak balik lagi ni. Bang, tak apalah, dah lewat dah ni. Abang mungkin sembang tadi, abang tidur je dengan Ustaz Rahman, tak apa. Lepas tu dia kata, ya Allah, abang ni ada isteri ni, abang nak balik rumah. Tak apa, sebab saya tengah sibuk menghadap laptop. Kesian kalau dia duduk bilik sebelah. Kan abang ada kawan nak sembang, tak apa. Abang tu dengan lelaki, saya tak risau. Tapi ingat bang, dia lelaki, macam-macam boleh terjadi juga. Bila kita sentiasa ingat Allah memerhati, kita akan selamat, sahabat. Okay, jangan buat apa, jangan pelik orang mengadu kat ustazah ni macam-macam. Ustazah, suami saya, kenapa suami awak? Suami saya ada menduakan saya. Dalam hati cakap, biasalah suami menduakan tu, dah banyak sangat orang mengadu. Masalahnya ustazah, dia katakan, suami saya bukan menduakan saya dengan perempuan lain, tapi suami saya menduakan saya dengan lelaki. Ini saya macam nak pitam mula-mula dengar masalah macam ni, sahabat. Macam nak pitam. What? Suami dia bersekedudukan dengan kawan lama dia masa belajar dulu. Rupanya memang daripada masa belajar dulu, dia orang ni memang hubungan terlarang lah. Allah kan tak bagi lelaki dengan lelaki, sahabat-sahabat. Dia kahwin juga. Patut dah setahun kahwin, tak pernah bersama dengan isteri. Dia tak ada nafsu dengan orang perempuan. Dia hanya nak lelaki dengan lelaki. Ya Allah, pelik. Jadi itulah yang saya nak nasihat dia. Astaghfirullahalazim, yang takkanlah abang nak macam tu. Kan dia kata, betul. Sahabat, kita kena hati-hati jaga kan. Jadi walaupun rapat macam mana pun, Allah dah bagi dah panduan dalam berhubungan ini. Sebab pagi tadi dia nak bawa Ustaz Rahman solat. Saya teringin nak bawa dia solat subuh dekat Masjid Kampung Baru. Sebab Ustaz Azwan masa tu macam kesima dengan sambutan AJK Masjid Kampung Baru pagi-pagi. Ada yang sambut dekat pintu. Dia nak galakkan orang solat berjemaah. Kan sahabat, kita pergi sana terkagum-kagum dengan orang berlumba-lumba untuk ke Masjidil Haram. So kat sini kita nak cari lah mana suasana masjid yang nampak seperti orang berlumba-lumba ke masjid. Nampak dia bahagia begitu. Tak payah ajak jalan-jalan yang keluarkan modal tiket tu nak beli, tiket nak beli. Dia hanya bahagia suruh ustaz bawa dia ke masjid-masjid. Kan syok. Jimat duit kita. Kan sekian dia maklumkan. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita mengeluh apa saja, tolong bagi tahu diri banyak yang Allah dah bagi ke aku ni. Bumi, langit, bintang disediakan untuk kita, sahabat. Alah ustazah, saya bukan nak bercinta dengan langit, saya bukan nak bercinta dengan bumi. Astagfirullah. Bila kita bila kita tak bersyukur, akan dekat kita dengan jalan-jalan kufur. Na'udzubillah min zalik. Kita banyakkan syukur. Allah kata, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmatmu. Awak di sini nak tersyashul je cakap ni. Kan pasti akan aku tambahkan nikmatmu. Bila kita banyak berkeluh kesah, bahasa orang tua kata, macam mana rezeki nak dekat, asyik merungut je. Orang tua suka cakap macam tu kan. Betul lah. Kita tak Tahzan ni cakap betul lah. Apa pun masalah kita, jangan berkeluh kesah merungut dulu. Cari hikmah, cari hikmah. Saya suka dalam ujian apa, masalah apa, sahabat, cari hikmah. Kemarin kita diuji dengan buku Fasabrun Jamil. Ya Allah, terkejut tau sahabat. Sampai habis stok, segera nak buat reprint. Aku tak faham betul lah lagi. Dah cepat tohmah macam ni, lagilah pula habis buku Fasabrun Jamil. Patutlah di sana ada puak yang sahaja membuat publicity murahan untuk kepentingan diri dia. Betul kan? Dia cari suasana yang memviralkan agar kita pula tukang tonton, tengok. Kerja tak jadi apa. Saya tak ada kerja, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk membalas, untuk memviralkan semula. Sebab tu saya sedih. Saya sedih bila orang komen, oh ni ustazah viral ni. Saya tak pernah pun niat untuk menjadikan diri viral ke apa ke, bergedil ke apa. Tak pernah sahabat. Kan, kalaulah tak kerana PKP dulu, saya pun menyampah tengok muka sendiri kat handphone ni. Tapi disebabkan ya Allah, kalau ladang dakwah ini luas,
Jadi rebut, subhanallah. Asalkan yang kita cakapkan itu mudah-mudahan perkara yang Allah redai kepada kita. Begitu juga tanah pertanian, bunga-bunga yang beraneka warna dan harum semerbak aromanya, dan burung-burung ketitir yang merdu kicauannya. Ya Allah, burung kecil je, tapi kita dengar kicauan dia boleh menenangkan. Anda macam mana? Saya suka berada dekat dengan air. Saya suka di tepi pantai, saya suka air terjun, saya suka duduk dekat koridor yang ada nampak air pancut. Saya suka waktu hujan saya duduk dekat balkoni. Macamlah rumah ada balkoni kan. Masa duduk asrama dulu, bila hujan saya suka duduk depan pintu tengok hujan turun. Saya rasa macam ilham saya nak menulis ke apa mencurah-curah bila saya tengok air. Itu saya. Ustaz Azwan dah faham sangat dah. Yang kita pergi ni tengok view laut tau. Ada suka sangat. Bila dia dapat menghadiahkan saya sesuatu yang saya boleh tengok air, sebab dia tahu isteri dia suka. Kan sahabat, tak apalah. Duduk chalet masa kami honeymoon dulu, dah cerita dulu kan. Duduk chalet dekat Pulau Cenang tu, yang paling murah. Tak ada duit kahwin, paling murah sahabat. Itu pun mak mentua belanja. Sampai-sampai, alamak bang, chalet dia, alhamdulillah depan laut, saya suka. Lepas tu, kenapa ni pula? Cuba abang masuk bilik idea. Cute sangat bilik idea. Apa bilik idea? Macam rumah Piramli, kena duduk bawah. Mandi tak boleh berdiri. Mandi kena duduk. Sebab itu chalet yang paling murah. Tapi baru kahwin kan, sweet ajalah sahabat. Dah 20 tahun kahwin ni, nak masuk dekat bilik air macam tu pun tak muat. Tak muat, you tak muat. Jadi kita nak sebut macam mana lagi? Ketika itu syukur. Syukur, tak adalah nak ngamuk-ngamuk pengantin baru, nak merajuk pula dah. Pasal apa pilihkan aku honeymoon konon. Tapi chalet yang paling murah sekali. Kena macam rumah Piramli tu tunduk. Sabar je lah aku mak mentua hadiah. Balik cerita kat mak mentua. Ya Allah, mak minta maaf. Sebab mak tengok promosi tu, mak ambil je lah nak hadiah dekat pengantin baru. Boleh honeymoon kat Langkawi. Tak apa mak, lagi romantik. Sebab nak kena turun tangga sikit, bila air dia, kita kena duduk, kan? Jadi abang tunggu kat pintu, abang kata hati-hati yang nanti tergelincir jatuh. Kalau bila air luas, suami tak tunggu depan pintu, mak. Hati-hati yang tak ada, kan? Cari hikmah. Pasti kita akan bertemu dengan hikmah. Tapi nak merungut dulu, memang tak jumpa dengan hikmah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan, Hamidah Saad, Ustaz akan cerita, kan? Air yang ada di sekitarmu berkilauan bak perak. Dan mentari yang ada di atasmu bak emas dan menyala. Kalau kita bersyukur, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Kan kita pandang atas, subhanallah, kita nampak luasnya langit lapang dada kita. Subhanallah. Suku Normat di lereng dan puncak bukit. Kita dah belajar kan pasal suku Normat ni dulu. Membangun kemah-kemahnya dan indah. Dan ada kalanya mereka berpindah ke tempat lain. Dunia dengan segala keindahannya disajikan untukmu. Dunia dengan segala keindahannya disajikan untukmu. Maka mengapa engkau bermuram durja? Allah, ada laut, ada gunung ganang, ada macam-macam atas dunia ni sahabat. Kita bukan nak mengadu kepada gunung, kita bukan nak menyembah lautan, kita bukan nak kagum-kagum dengan langit yang luas tanpa tiang, tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhan yang sebenar, kerana ayah dia itu sendiri adalah pembuat berhala yang terkenal. Nabi Ibrahim kata, bapa aku yang buat Tuhan. Mana mungkin Tuhan diciptakan oleh yang disembah? Anda faham? Sebijak otak Nabi Ibrahim tu. Allah bagi dia boleh fikir, bapa aku kerja dia hari-hari buat Tuhan. Mana boleh Tuhan dibuat oleh yang menyembah? Kalau dia Tuhan, dia mestilah ada dengan sendirinya. Kalau dia Tuhan yang disembah, kenapa pula dibuat oleh yang disembah? Anda faham? So dia mencari gunung. Gunung ini kalau ditarah boleh habis, kan? Lautan ini kalau dikuras airnya, ini bahasa dalam kitab Indonesia yang saya usah baca, akan mengering. Kalau Tuhanku matahari, mengapa hanya ada pada waktu siang?
Kalau Tuhanku bulan, mengapa hanya ada pada waktu malam? Subhanallah, sebab tu Allah bagi kita akal. Maka dia bersetuju dan membuat khulasah kesimpulan, Tuhanku sudah pasti yang lebih hebat daripada gunung, langit, matahari, bulan, bintang. Yang menciptakan semua ini adalah Tuhanku. Maka tak perlu mencabar, ya Allah, kalau engkau wujud, tunjukkan wajahmu di hadapanku, toeng sekarang. Tak perlu. Adanya bulan, bintang, matahari, adanya kita. Siapa yang ciptakan kita ni? Allah. Itulah tanda Allah Maha Wujud. Sangat wujud. Takkan mungkin mati sampai bila-bila. Subhanallah. Kita nampak ni semua sahabat, kenapa Allah ciptakan semua ni? Allah boleh saja ciptakan Nabi Adam, manusia dulu, terkontang-kanting, tanpa pokok, tanpa siap bumi ni. Allah siapkan semuanya sekali, baru Adam diciptakan untuk diturunkan ke bumi. Dan Allah yang mengajarkan Adam setiap apa yang ada di atas muka bumi ini. Subhanallah. Kita sebut macam mana sahabat? Dunia pun tersenyum, maka mengapa engkau tidak ikut tersenyum? Masya Allah, hari-hari tumbuhan dan binatang berzikir kepada Allah. Tapi kita yang tak melihat dengan mata hati. Bila kita diuji sahabat, pandang dulu. Kita lelah dengan apa saja ujian. Ibu-ibu tunggal cuba munculkan diri. Ibu-ibu tunggal cuba munculkan diri. Ramai di kalangan kita ibu tunggal yang dulu mula-mula kematian suami, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam mana saya nak hidup, Ustazah? Anak saya kecil-kecil lagi, Ustazah. Ternyata sampai sekarang masih hidup. Anaknya sudah dewasa menghadiahkan cucu pada kita. Seperti mimpi kan ibu-ibu? Siapa yang beri kehidupan kepada kita? Allah. Ada juga ibu-ibu tinggal, Ustazah, saya masih ada suami tapi macam tak ada suami. Suami saya tinggalkan saya. Habis tu akak nafkah semua macam mana? Saya kerja, Ustazah. Berapa tahun dah kak? 10 tahun. 10 tahun dah jadi ibu tinggal. Ya Ustazah. Tak maaf lah kak nak tanya, gemuk elok je siapa bagi makan? Sayalah cari makan Ustazah. Ustazah syukurlah jadi ibu tinggal. Saya ni kudrat sihat. Alhamdulillah Allah tak bagi sakit nak cari nafkah untuk anak-anak. Tengoklah tubuh saya ni Ustazah gemuk je kena tinggal dengan lelaki. Alhamdulillah sahabat. Siapa yang bagi semua tu? Allah. Maka dengan keibu tinggalan itu, dia mengusahakan macam-macam. Sekarang ada kedai kek yang begitu besar. Pendapatan dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, lebih besar daripada hampa yang kerja pejabat ni. Duk jual kek macam-macam, duduk Barbie, Superman, Spiderman atas tu. Kisah benar. Masya Allah sahabat. Kalaulah saya bukan ibu tinggal dulu Ustazah, saya tak belajar nak buat kek hebat-hebat macam ni. Masya Allah sahabat. Maka ibu tinggal anda dipilih Allah melalui ujian itu. Ternyata hari ini masih hidup. Syukuri. Cari apa hikmah di sebalik. Kan? Barulah ibu-ibu tunggal kata, macam tak percaya Ustazah arwah dah 20 tahun. Saya ingat lagi dulu Ustazah, kereta saya tak pandai bawa. Tapi sebab suami saya meninggal, saya belajar. Tiba-tiba jadi berani Ustazah. Cari sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah. Jika engkau bersedih kerana kejayaan yang telah berlalu dengan menyesalinya, atau engkau takut tertimpa musibah, maka mustahil engkau dapat mencegahnya hanya dengan bermuram durja. Macam mana Ustazah kalau banjir lagi kat rumah saya ni? Sahabat, tengok mangsa-mangsa banjir kita yang sangat trauma dengan dengar bunyi hujan. Takut kan sahabat-sahabat dirahmati Allah? Aina Ismail, anda orang hebat diuji Allah. Terus kuat sayang, terus kuat, Masya Allah. Atau engkau telah lalui masa mudamu, maka jangan kau katakan bahawa zaman telah menua. Kita dah melalui fasa muda, jangan kita katakan zaman telah menua. Kerana sesungguhnya zaman tidak menua. Yang tua kita sahabat, kita berpoya-poya ketika muda, tak ingat, hanya ingat dunia, tak ingat akhirat. Bila kita dah tua baru ingat. Kita boleh patah balik kepada muda? Tak boleh. Yang menua itu bukan zaman, tapi yang menua itu adalah kita. Ini maksud penulisan syair ini. Perhatikanlah.
Sampai sekarang masih bermunculan dari bumi berbagai tumbuhan yang sangat indahnya hingga seakan-akan berbicara kepadamu. Mana Kak ni? Mana Kak Emma? Kak Emma hari tu pergi TV Al-Hijrah you. Dia kata apa? Ustazah, betul lah kan Ustazah, hidup ni kita kena berkomunikasi, kita kena bercakap walaupun dengan mana-mana makhluk. Ustazah nak tahu baru ni Kak Emma jual macam-macam lah kan sahabat-sahabat. Kak Emma ni ada target lah nak buat sale. Hari ni saja Kak Emma nak close 300 sale. Tu diorang punya kerja, kita pun faham-faham gitu je lah kan. Je lah. Nak close 300 sale. Kak Emma pun bagi makan kucing saja. Kak Emma cakap hari ni ada bahasakan diri dia mama juga kot dengan kucing dia tu. Kan dia bercakap dengan kucing. Sebab dia cakap macam ni, agaknya kalau cakap dengan orang pun, halah boleh ke awak dapat 300 sale hari ni? Orang bukan faham Ustazah. Kucing dia tak jawab. Pagi tu akak bercakap-cakap je dengan kucing sambil bagi makan tu. Ya Allah Ustazah, meremang bulu rumah akak. Close sale akak petang tu cukup, bahkan lebih. Rezeki kita ni bila kita bersangka baik dengan Allah, ada makhluk Allah lalu. Semalam kita belajar tentang memberi kan. Hari ni aku nak bagi apa yang kat orang, nak goreng cekodok, pisang pun tak ada. Aku nak bagi apa? Tiba Allah lalukan kucing. Toeng, kita sepak kucing. Padahal kucing tu miau-miau lapar. Itulah sebenarnya tempat untuk kita memberi. Tapi sahabat, kita tak nampak semua itu adalah hantaran Allah. Allah nak tengok hati kita bagaimana ketika berurusan dengan sesiapa pun. Dosa kita banyak sahabat. Bersihkan dengan amal salihat. Bila kita gigih bersungguh-sungguh nak beramal salihat, Allah akan lorongkan. Hanya kita bertemu dengan peluang-peluang kebaikan. Ikhlaskan hati hanya nak menjadi hamba Allah yang super saleh lagi salehah, insya-Allah. Okey, my suami sudah call. Maknanya mungkin dia bawa sarapan ke Ustazah. Saya kalau hari Khamis sahabat tabik spring Ustaz Rahman, saya nak bawa hari ni ke Rawang dan Sungai Choh, kuliah saya di sana. Lepas tu saya pun cakap, Ustaz saya minta maaf kalau Ustaz nak puasa, Ustaz rehat je kat hotel hari ni. Sebab saya kenal dia orang yang tak pernah tinggal puasa Isnin Khamisnya. Ya tak apa-apa Ustazah, tak apa-apa. Saya kan dalam musafir. Kan hari tu Isnin saya puasa di Indonesia sebab saya tak ada agenda apa. Saya puasa. Hari ni kan Ustaz-Ustazah mau bawa saya ke sana sini. Takut saya ni macam, yelah, orang ada ilmu ni lain sahabat. Masya Allah, okay? Jadi minta maaf. Ustazah pun hari Khamis, hari yang super banyak bercakap. Makanya selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Ustazah tak puasa, jadi nak kena sarapan. Ya Cik Rudia Sharif, jangan ngorat Cik Rudia Sharif jangan ngorat. Saya bawa Ustaz Rahman, tegur je. Nak bagi ayam bismi boleh. Kuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang anda semua kerana Allah. Moga-moga Allah sayang kita dan Allah satukan hati-hati kita sebagai orang yang sama-sama yang sedang merebut insya-Allah syurga ya Allah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi.